Okay, jadi teacher kasih apa? Okay, kita start recording sudah. Alright, so sebelum tu yang pertama sekali teacher mau minta maaf sebab beberapa kelas sudah kita termiss. Jadi untuk nanti kita akan buat selepas raya, okay, pada hari Sabtu dan Ahad. Okay, yang hari Sabtu tu teacher difahamkan ada beberapa kami yang ada kelas dan nanti teacher akan fikirlah bila masa dia. Dan satu lagi benda, kelas kita akan jalankan secara online sehingga 6 Jun disebabkan keadaan yang sudah keadaan kita sekarang dan KPM sudah umumkan. Jadi kelas dia akan dijalankan secara online sehingga 6 Jun. Sepatutnya hari ini cikgu mau turun tuition, turun center. Tapi apakan daya, kita hanya ikut arahan saja. Alright, so untuk hari ini teacher akan teruskan kepada topik percukaian, okay? Percukaian matematik pengguna. Tapi sebelum itu teacher akan masuk. Halo, Danish dengar? Dengar. Alright, okay. Persoalan dia sekarang macam mana teacher mau kasih masuk gambar nih? Okay, tidak apalah. Okay. Teacher akan gunakan apa yang ada sejak. Alright. Ini format under clear save spotlight. Apa spotlightnya? Oh, okay. Alright. Okay. My admin tuition. Oh, Dennis komen game gitu. Tidak. Tidak. Tidak lah. Tidak. Okay. So teacher teruskan kelas kita lah. Okay. So teacher akan guna. Okay. The reason teacher guna Zoom ni sebab satu teacher mau kasih record apa yang kita buat ni. Okay. Sebab teacher sudah subscribe something. So teacher akan utilize the Zoom. Okay. Untuk kegunaan bersama. Alright. So mana sudah? Alah, dia lari ke sana pula. Lurus dulu nih efek. Tablet. Sepatutnya dia terbang ke sini. Sebentar. Isi. Oke. Oke, so cikgu akan masuk kepada contoh dahulu. Oke, sambungan daripada yang kita belajar hari itu. Yang paling last cikgu rasa yang kita masuk pasal pendapatan kan, pasal pendapatan bercukai, betul? Oke, so cikgu akan masuk kepada beberapa contoh lagi. Oke, contoh yang seterusnya. Oke, pada tahun 2020. Oke, so tahun 2020. Semua nampak skrin juga kan? Nampak. Oke, tahun 2020. So kita boleh, kita just assume, Danish. Danish atau mana satu Danish pun boleh lah. Danish lah. Danish, mempunyai jumlah pendapatan tahunan. So pendapatan tahunan dia. Pendapatan tahunan. Pendapatan tahunan adalah sebanyak RM 53.880 ringgit. And then dia mendermakan, so derma, derma dia kepada kebajikan adalah sebanyak RM 420. Jadi yang derma ni diluluskan oleh kerajaan. Badan kebajikan dia dermakan kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. So derma ni masuklah. And then dan jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai. So ada beberapa pelepasan cukai yang dia apa? Pelepasan cukai. Pelepasan cukai. So pelepasan cukai yang pertama adalah dari segi pelepasan cukai, sebab ini pelepasan cukai dia diumumkan oleh dalam bajet kewangan. Untuk individu, maksudnya kalau single, individu adalah sebanyak RM
RM9.000. Okey. Lepas tu yang kedua adalah dia punya insurans hayat. Okey. Insurans hayat dan juga KWSP. Okey. Pelepasan cukai dia adalah sebanyak RM6.000. Okey, lepas tu yang ketiga adalah insurans perubatan. Ini ada insurans perubatan anda insurans anda jenis insurans apa? Perubatan Anda? Insurans apa? Jenis insurans apa? Cukai. Bukan. Am kah hayat? Hayat. Am. Okey, insurans am. Perubatan dari segi mungkin perubatan dari segi ubat-ubatan ataupun mungkin dia minta sick leave kah. Okey. So semua benda tu dia bukan benda hidup. Okey, jadi itu dikira dalam insurans am. Okey. Itu perubatan dan yang terakhir adalah yuran pengajian. Okey. Yuran pengajian. Okey, maksudnya mungkin Danish masa tu. Okey, contohlah kita bayangkan Danish sudah besar. Okey, tapi time tu Danish bekerja, pada masa yang sama Danish sambung belajar, mungkin mau sambung master time tu. So yuran pengajian adalah RM4.300. Okey. So ingat, dia dalam ini ni. Okey. Another one thing yang kamu kena tahu, kalau yuran pengajian ni dia ada had dia. Okey. Setiap semua ni dia ada had dia masing-masing. Okey. Dia ada limit untuk kita claim. Okey, dia tidak boleh sembarangan kita apply. So contoh macam insurans hayat dengan KWSP ni, had dia adalah sebanyak 7,000. Okey, kita boleh claim sampai 7,000 saja. So kalau lebih 7,000 dong tiap tengok sudah. Okey, perubatan dia punya had adalah sampai 3,000. Okey, dan pengajian, okey, contoh kalau sambung belajar, dia punya had dia adalah sampai 7,000 untuk pelepasan cukai. Okey, so yang ini hanya ditulis adalah had dia, limit dia. Okey, untuk individu dia tidak ada punya had sini. Okey, jadi persoalan dia sekarang, okey, soalan dia, okey, hitung cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, yang perlu dibayar. Perlu dibayar oleh Danish. Okey. Sekiranya, okey, bagi tahun 2020, bagi tahun tersebut, okey, dengan mengambil kira, rebate cukai, sekiranya layak. Okey, so ini adalah dia punya soalan lah. Okey. Okey, cikgu just ulang saya soalan ni, mungkin kita sudah pernah buat soalan ni tapi cikgu just ulang. Okey, so penyelesaian dia. Okey, so macam mana kamu mau kira cukai pendapatan yang perlu dibayar? Okey, ini dia punya point sekarang. So first thing yang kamu kena cari. Okey. Untuk selesaikan, untuk hitungkan cukai pendapatan kamu. Okey. Apa perkara pertama yang kamu perlu cari? What is the first thing? Gaji bulan. Gaji bulan. Okey, ini pendapatan tahunan. Okey, untuk yang cukai ni kita tidak payah cari gaji bulan. Sebenarnya kita guna secara tahunan. Okey, tahunan dia sekali. Okey, first thing yang kamu kena tahu adalah first kamu cari dulu pendapatan bercukai. Ini adalah benda yang pertama. Pendapatan bercukai. Maksudnya dalam pendapatan tahunan kamu, berapakah yang boleh dicukaikan? Itu yang kamu kena ingat. Okey, berapakah yang boleh dicukaikan? So, pendapatan bercukai ni, ingat formula ni. Okey, apa formula pendapatan bercukai? Dia apa? First starting dengan jumlah pendapatan. Okey, ingat jumlah pendapatan tolak dengan apa? Tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai tolak dengan Pelepasan. pelepasan cukai.
Okay, good. Pelepasan cukai. Okay, jadi kalau kamu tengok cukai pendapatan kamu, berapa cukai pendapatan kamu? Cukai pendapatan. Berapa jumlah pendapatan kamu? 53.860. Okay, so 53.880. Okay, tolak dengan pengecualian cukai. Okay, pengecualian cukai yang mana satu yang kita akan tengok? Derma. Yes, derma adalah salah satu pengecualian cukai. Jadi kita tulis 420. Okay, ini adalah pengecualian cukai. Maksudnya pengecualian kecuali, okay, derma ni tidak dicukaikan. So make sure ini dia kalau derma dia mesti termasuk dalam pengecualian. Okay, dan pelepasan cukai. Okay, pelepasan cukai yang semua kamu nampak ni ini adalah pelepasan. So maksudnya kamu tambah semua and then baru kamu tolak dia. So maksudnya 9.000 tambah dengan 6.000 tambah dengan 1.800 tambah dengan 4.300. Dan baru kamu tolak dia dalam kurungan. Oke, kalau kira dapat berapa? $32.360. Berapa? 32.000? 360. Oke. 32.360. Oke, 32.360. Oke, ini adalah pendapatan bercukai. Tapi kita belum masuk lagi kepada cukai pendapatan. Oke, kita belum kira lagi berapakah cukai pendapatan dia. Oke, so ini adalah benda yang pertama kamu kena kira. First, pendapatan yang boleh dicukaikan. Oke, second, kalau kita tengok daripada lepas kita tolak nih. Oke, second one, rujuk jadual. Oke, so rujuk jadwal. Oke, so kalau kita rujuk jadwal. Oke, ini cikgu kasih stop share dulu. And then cikgu kasih share. Siapa? Cikgu share screen. Yang ini. Alright, semua nampak sekarang nih? Nampak. Oke, so kalau kamu tengok daripada di sini nih. Oke, apa yang kamu nampak sini? Tadi berapa? 32.360 kan? Oke, mana satu yang kamu akan tengok? Nomor 3. Oke, jadwal nomor 3 sebab dia di antara 20.000 hingga 35.000. So ingat, saya ingat untuk 20.000 pertama dia adalah cukai dia RM150. Oke, maksudnya kamu kena tolak dengan 20.000 itu dan berikut dia kamu kena darab dengan 3%. 450 ini maksudnya kalau maksimum. Oke, tapi kalau di bawah 15.000, oke, kamu kena darab dengan 3%. Oke, so cikgu masuk balik kepada whiteboard tadi. Alright. Oke, semua nampak skrin putih? Nampak. Oke, tadi kalau kamu tengok jadwal tadi dia di antara 20.001. Oke, dia di antara 20.000. Oke, dia ada 20.001 sampai berapa? 35.000 kan? Iya. Oke. Lepas itu tadi kalau kita tengok kalau 20.000 pertama, oke, dia adalah RM150. Lepas itu untuk 15.000 seterusnya, oke, adalah 3%. Alright. So macam mana kita mau kira nih? Oke. Untuk yang ini kita buat pengiraan cukai dasar. Oke. Terus kita masuk kepada yang ketiga. Oke, step yang ketiga, first kali kamu tulis dulu cukai dasar. Oke. Apa maksud cukai dasar adalah yang bila kamu rujuk jadwal tadi, ini adalah cukai dasar kamu. Oke, so ini adalah cukai dasar. Alright, so cukai dasar untuk 20.000 yang pertama. Oke, 20.000 yang pertama. Oke, so harga dia tadi adalah RM1.150. Oke, itu adalah cukai dasar. Yang seterusnya cukai atas baki. Oke, cukai atas baki berikutnya. Oke, macam mana kita mau tentukan cukai atas baki berikutnya? Oke, tadi 32.360.
Oke, 360. Tolak dengan yang cukai dasar kamu dia cap 20.000. So tolak 20.000. Oke. Ini lepas kamu tolak ini kamu darab dengan berapa persen? 3. 3%. Oke, coba kira dapat berapa? Oke, berapa kamu dapat? Oke. Kalau kamu kira kamu akan dapat berapa? $411. 411. Danish? Sabar. Hah? Sekejap. Coba kira. Empat ratus lima puluh. 450? Eh? Cara kamu dapat 450 nih? Kamu Oke. 32360 tolak dengan 20.000. Oke, tolak dulu kamu akan dapat 12.360. Ini kamu terus tekan darab nih kan? Oke, darab 0.03. Kamu akan dapat Rp370.80. Cara tekan kalkulator, kira dulu yang ini, dapat baki dia baru tekan darab. Jangan terus tekan semua sekali. Sebab kalau kamu tekan semua, maksudnya kamu settlekan ini dahulu tuh. Kalau kalkulator, pastikan kurungan tuh sangat penting. Oke? So, kalau kamu dapat. letak, Dapat. tadi kalau Cikgu rasa kamu buat begini tuh, 220.000 darab dengan 3%. Oke, 600. Tapi besar juga. Oke, tiapalah. Oke, so 370.80. Oke, ini adalah untuk cukai atas baki. Oke, ingat And then, oke, so sepatutnya cukai pendapatan kamu adalah kita tambah 22 nih. Tapi ingat, kalau dalam soalan dia cakap, oke, hitung cukai pendapatan yang perlu Danish bayar, oke, pada tahun tersebut dengan mengambil kira. Kalau dia cakap mengambil kira rebate cukai, apa maksud rebate cukai ini? Oke, dalam rebate cukai dia bagi tahu, kalau pendapatan bercukai, kalau pendapatan bercukai kurang daripada RM 35.000, maka seseorang yang pembayar cukai boleh menerima rebate atau diskon sebanyak RM 400. Oke, persoalan dia sekarang. Adakah pendapatan bercukai Danish kurang daripada 35.000? Ya. Oke, kurangkan. Since kurang, kamu boleh cakap kita tolak dengan rebate. Oke, sebab Danish layak sebab 35.000. Oke, so kita kena tolak 400 di sini. Oke, so kalau kita tolak sini, ini kita tambah. Lepas itu yang ini kita tolak. Lepas tambah kamu tolak nih, dapat berapa? Paling senang ini cikgu kasih tulis dulu dia punya jawaban macam gini. Ini cikgu kasih garis. Ini kalau kamu tambah kamu akan dapat RM Rp520.80. Kalau kamu tambah. And then bila kamu dapat rebate, so kena tolak dengan rebate tadi adalah 400 sebab layak. So RM Rp400. So kalau kamu tolak dapat berapa? 128%. Yes, betul. Oke, boleh? Boleh. Boleh. So ini soalan ini kalau boleh cakap memang banyaklah kamu kena analisis. Belum lagi kita masuk kepada yang keluarga punya. Oke. So yang ini cikgu boleh tinggalkan sudah. Oke. Sekarang cikgu akan masuk kepada yang seterusnya. Oke. Yang seterusnya kita akan cerita pasal potongan cukai bulanan PCB. Oke. Warna hijau lah. Oke, potongan cukai bulanan. Atau kita panggil dia sebagai PCB. Dan pengiraan yang terlibat. Jadi
potongan cukai bulanan ni dia sebenarnya adalah potongan pendapatan, okey, bekerja untuk bayar cukai pendapatan tahun semasa. Okey, ini adalah untuk kita bayar. Okey, dia sebenarnya potongan setiap dia bulanan kan, so dia setiap bulan. Okey. Jadi jadi jumlah potongan tu dia berdasarkan jadual potongan cukai bulanan atau kaedah pengiraan. Okey, yang ini dia this one disediakan oleh LHDN tapi secara komputer. So sebenarnya benda ni tidak, kalau ikutkan pengiraan cukai ni, kalau secara reality dia, kita tidak payah kira secara manual sebab sekarang more to modern dan banyak benda yang kamu just key in sahaja. Tidak payah lagi kamu guna pengiraan. Okey. Selalunya yang buat pengiraan ni adalah budak-budak, selalunya orang-orang yang minat dalam accounting. Okey, yang ambil subjek accounting. Okey, dorang tahu apa yang mau tolak, apa yang tidak boleh tolak. Okey. And then pembayar cukai perlu membuat pembandingan antara jumlah PCB yang telah dipotong dengan cukai yang dibayar. Okey. Jadi kalau kamu tengok sini, okey, dia ada formula dia di sini. First kali adalah cukai yang tadi kita sudah kira pasal cukai yang perlu dibayar. Okey, cukai yang perlu dibayar. Okey. Okey, kalau cukai yang perlu dibayar adalah lebih besar daripada PCB. Okey, kalau cukai yang perlu dibayar lebih besar daripada PCB, maka kalau kita cukai kita tu tolak dengan PCB, okey, cukai kita tolak PCB adalah bayaran cukai tidak cukup. Okey. Bayaran cukai tidak cukup. Okey, jadi maka dengan itu, okey, kalau tidak cukup, okey, jadi kita perlu jelaskan. Okey, kita perlu dijelaskan oleh pembayar cukai. Pembayar cukai. Okey, kepada LHDN. Okey, nanti kita akan go through apa maksud sebenarnya ni. Ini cikgu just tulis dia punya apa secara teori dia. Okey. So kalau cukai yang perlu dibayar tu lebih besar daripada potongan cukai bulanan, okey. So kita kena bayar baki dia. Okey. Baki yang PCB tu. Okey, PCB ni PCB ditetapkan oleh LHDN. Okey, LHDN yang tetapkan. Kalau yang cukai yang dibayar tu, okey, kalau kita tolak, okey, dengan cukai asal yang ditetapkan oleh LHDN, okey. Kalau banyak, okey, maksudnya kalau kita kira-kira tadi, lepas tu ada lebih lagi, okey. Jadi kita kena bayar balik dengan LHDN, okey. So tapi kalau sikit, okey, kalau sikit apa yang berlaku adalah, okey, kalau sikit, macam contoh cukai kita, okey, cikgu just bagi apalah, paling senang dia punya contoh sajalah. Okey, contoh tadi apa tadi tu? Oh. Cukai pendapatan, sorry. Okey, cukai pendapatan. Okey, let's say kalau cukai pendapatan tadi adalah sebanyak RM, RM 500. Okey, dalam RM 500. Okey, RM 500. Lepas tu PCB pula. Okey, PCB dia kira secara bulanan. Okey, kalau bulanan dia, dia bagi tahu bulanan untuk PCB adalah sebanyak RM 100. Okey, setiap bulan kamu akan kena cukai sebanyak 100 kali dengan 12, so total dia adalah RM 1.200. Okey, so PCB kamu adalah RM 1.200. Ini adalah yang ditetapkan oleh LHDN. Ditetapkan oleh LHDN. Okey, bila kamu buat potongan and then cukai pendapatan kamu hanya 500, tapi PCB kamu lagi besar. Okey? PCB kamu lagi besar daripada cukai pendapatan. Okey. So apa yang berlaku bila PCB lagi besar daripada cukai yang kamu patut bayar, maka maka apa yang berlaku adalah LHDN akan bayar balik. Okey. Contoh kalau kamu tolak ni RM 1.200,
tolak dengan RM 500, kamu akan dapat dia punya pengiraan adalah 700. So siapa yang akan dapat 700 nih? Adakah LHDN ataupun adakah pembayar cukai? Bayar cukai. Bayar cukai. Pembayar cukai. Kenapa? Sebab kurang. Apa yang kurang? Sebab dia yang PCB ini kurangan. Ya, PCB lebih kurang. Oke, maksud PCB ni, PCB ni sebenarnya benda ni sudah kena tolak. Oke, dia sudah kena tolak awal-awal. Oke, but the thing is, bila kamu kira, kamu punya cukai pendapatan sepatutnya 500 saja untuk tahun ni. Oke, tapi LHDN dorang terlebih potong. Oke, dorang terlebih potong. Maksudnya cukai pendapatan cukai potongan cukai bulanan kamu dorang cas lebih. Oke, dorang terkira lebih. So maksudnya 700 nih dorang akan kreditkan ke akaun pembayar cukai, bukan ke LHDN. Oke, selalunya orang akan target ini. Oke. Pembayar cukai macam kita sendiri, kita mau dapat ini. Kita kalau boleh kita mau dapat return. But reality dia adalah sebab ramai orang tidak tahu macam mana mau buat cukai pendapatan ni, dan last ada yang kena terpaksa bayar dalam 100, 200, 300, mungkin ada yang bayar 1000 sebab they don't know, dorang tidak simpan resit. Itu yang pertama. Yang kedua, dorang tidak mungkin sebab dorang bujang. Bujang kurang komitmen, and then bila dorang kira sebenarnya dorang kena bayar lagi dengan LHDN. So itu salah satu mistake orang yang bekerja ni. Satu, tidak simpan resit. Kedua, tiada komitmen. Tiada komitmen lagi bahaya sebenarnya. Dia tidak beli buku, dia tidak beli barang alat sukan, ataupun dia tidak beli komputer untuk diri dia sendiri, untuk kegunaan, ataupun dia tidak mau sama belajar. So kena hati-hatilah untuk cukai bahagian PCB ni. Boleh? Boleh. Alright, ini cikgu padam dahulu. So kita masuk kepada contoh lah terus. Alright, PCB. PCB. So sebagai contoh kita ambil Aiman lah kali ini. Aiman jadi sasaran. Alright. So kita tengok, kita ambil tahun yang paling dekat yaitu tahun 2020. Sebab tahun 2020 baru diumumkan, dia punya cukai. So that's why dorang akan guna 2020. Kalau macam SPM tahun depan mungkin akan guna 2021 lah. So pada tahun 2020, gaji tahunan Aiman. Kita cakap Aiman lah sekarang ni. Bayangkan Aiman yang bekerja. So gaji tahunan Aiman adalah sebanyak gaji tahunan RM 76,500. Alright. Lepas tu apa yang Aiman buat? Aiman menuntut pelepasan individu. Pelepasan individu. Individu. Sebanyak RM 9,000. Kalau kamu perasan individu tadi yang satu pun ambil 9,000 juga kan? Betul? Pelepasan dia. Ya. Kan? Sebab tahun lepas pelepasan untuk individu adalah 9,000. Alright. Insurans hayat dan KWSP. Insurans hayat KWSP adalah sebanyak RM 6,800. Alright. And then insurans perubatan, insurans perubatan sebanyak RM 1,425. That's why kalau boleh sebaik-baiknya kalau dalam 1 tahun tu kalau kamu kerja pastikan kamu sakit. Bukan cakap kamu terus sakit lah. Pastikan kamu ambillah perubatan. Kalau yang kena tawar oleh company. Sayang saja benda tu kamu boleh tuntut. Alright, and then pembelanjaan and then perbelanjaan rawatan bapa. Perbelanjaan rawatan ayah
sebanyak RM 1.340. Okey, mana tahu untuk apa? Mungkin masuk hospital kah? Okey. So rawatan ni pun dikira juga sebab keluarga. Okey, then apa yang Aiman buat juga, Aiman dermahkan. Okey, sebanyak RM 900. Okey, 900 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Okey, dan setiap bulan, okey, ini kita masuk setiap bulan, okey, setiap bulan. Okey. Gaji Aiman dipotong, okey, sebanyak RM90, okey, sebanyak RM190. So PCB untuk Aiman adalah RM190. Ini adalah setiap bulan. Okey, untuk setiap bulan. Okey, so soalan pertama dia adalah, okey, untuk A, hitung cukai pendapatan. Okey, itu yang pertama. Okey, yang perlu dibayar. Okey, B pula, adakah Aiman perlu menjelaskan, okey, menjelaskan baki cukai pendapatan. Okey, baki cukai pendapatan. So ada dua soalan di sini. So satu soalan dia mau tanya berapa dan satu lagi perlu jelaskan ke tidak. Alright. So kita pergi kepada penyelesaian. Okay, first sekali apa yang kita kena cari adalah nombor satu apa? Untuk soalan A. Kita cari apa dulu? Pendapatan Tahunan. Pendapatan Cukai. bercukai. Ini dulu adalah, ini benda pertama yang kamu kena cari dulu. Okey, pendapatan bercukai sama dengan, okey, pendapatan tahunan. Okey, pendapatan tahunan tolak apa? Tolak pelepasan kah pengecualian dulu? Pelepasan pun boleh dulu. Okey, pelepasan cukai tolak dengan apa lagi? Pengecualian. Pengecualian cukai. Okey, pengecualian cukai. Okey. Pendapatan tahunan berapa? Aiman punya pendapatan tahunan. 76.000. Okey, 76,500. Okey, pelepasan cukai. Mana satu pelepasan cukai? 9.000. 9,000 lepas tu 9.000 dengan 6.800. 6,800 dengan Insurans perubatan. okey, insurans perubatan yes adalah pelepasan cukai. Okey, apa lagi? Sampai perbelanjaan rawatan ayah. Okey, sampai perbelanjaan rawatan ayah. Ini adalah pelepasan cukai kamu. So, kalau kamu kira, so 9,000, okey, tambah dengan 6,800, tambah dengan 1,425, tambah dengan 1,340. Okey, yang 1,340 ni, ini untuk keluarga. Okey, kalau secara realiti, yang ini, kamu tidak, kalau kamu letak nilai gini besar, okey, contoh dia bilang rawatan untuk keluarga kan, ataupun ibu bapa, dia letak sana limit 2,000. Tapi kamu pilih letak ini kan, make sure kamu ada resit. Semua yang kamu buat pelepasan cukai ni kena ada resit. Okey, simpanan. Okey, macam insurans hayat tu, saya rasa itu kamu apalah, yang insurans hayat ni dengan KWSP, ini yang penting kamu ada KWSP punya statement dengan apa, dengan insurans mana yang kamu beli. Okey, so tolak dengan pengecualian cukai mana satu? Pengecualian cukai. Dinesh, Aiman? Sini, Dennis, kau pun boleh conteng sudah kah? Ya kah? Ya, enggak, Seman. Dennis, kamu guna apa, Dennis? Hah? Kamu guna komputer kah? Iya. Nah, sebenarnya kamu boleh tolong conteng juga di sini nih. Gimana? Aiman, macam mana kamu buat tadi, Man? Tadi si Aiman dia ada try buat.
Mungkin kalau kamu pergi tekan tuh, Simon tuh, Simon pergi buat. Man, macam mana kamu tekan tuh, Man? 984. Oke, dan ini ingatlah sudah tulis sana. Oke, lepas itu kita tambah dia kan? Tambah 1.800. Ya, tambah 1.800 dapat berapa? Besar juga tulisan kamu nih. Nah, itulah pentingnya kamu guna pen. Belilah kamu nih supaya kamu boleh menulis di sini. Oke. Kalau dapat jawaban boleh tulis jawaban kamu. 1.800 tambah dengan 984 90 sen. Cikgu boleh padam kah? Oh, boleh. Cikgu boleh padam pula. Alah. Dapat cikgu tulis ya. Oke. Ush, besar. Astaga. 116. 11. Soalnya 11.000. Mana? Mana ada? 1.000. Kamu boleh guna teks juga itu. Kalau kamu ada teks sana kan, kamu tekan teks, lepas itu kamu type. Boleh juga itu. Iya kah? Oke, ini cikgu. Oke, yang penting kamu satu jawaban, cikgu kasih cantik sedikit. Iya, gitu. Alright. Macam gitu. Boleh kasih move to text? Coba kasih move to text. Boleh kah? Sekejap. Kasih naik dari atas. Tak boleh. Ya, boleh. Oh, mau kasih tetaplah situ kan? Ha. Oke, so dia adalah Silam, RM 2784 90 sen. Oke, namlah interaktif sedikit kita. Oke, so ini adalah ini ada 2784 90 sen ini adalah harga cukai apa? Ini apa? Kita panggil dia cukai pendapatan. Oke, cukai pendapatan. Alright, ini adalah soalan pertama. So jawaban kamu adalah yang ini. Oke, cukup padam yang birunya. Alright. Oke, seterusnya kita tengok pada soalan B. Oke, adakah Aiman perlu menjelaskan baki cukai pendapatan? Oke, first kali perlu jelaskan ke tidak? Kita tengok dulu PCB. Oke, PCB adalah setiap bulan dia adalah RM 1160. So, coba kira RM 190 kali berapa untuk satu tahun? Kali 12. 12. Oke, coba kira dapat berapa? Oke, coba kasih sedia satu ruang, isi dalam ruang tuh. Supaya nampak. 2. Boleh kasih kecil tuh tulisan, boleh kasih kecil tuh dia punya alignment tulisan tuh. Besarnya. Typing pun boleh tuh. Boleh typing nggak? Kalau dari font nggak kamu buat? Tiada dari type. Tiada typing. Oh, oke. Tidak huruf T itu? Tiada. Oh, oke. Boleh kasih kecil tuh dia punya apa itu? Dia punya ketebalan tuh. Oke, coba tulis jawaban berapa? Oh, sorry. Kenapa pula error nih tiba? Oke, tulis jawaban kamu sana. Sekejap. Oke, 22 8 sama saja sih. 80. Alright. Oke, 2280. Alright. Oke. So 2280. Oke. And then kalau kamu tengok 2280, adakah cukai kamu? Oke, adakah tengok RM 2784 90 sen. Oke, dia lebih besarkah atau lebih kecil daripada 2280? Oke, coba kamu isi jawaban. Oke, dia lebih besarkah, dia lebih kecil? Oh, type finish. Hai. Oke, dia lebih besar. So maksudnya kalau lebih besar apa maksud dari situ? Kamu kena bayarkah ataupun LHDN akan bayar? LHDN. LHDN kena bayar. Oke, ini kamu punya cukai pendapatan. Oke, pendapatan. Dan ini adalah kamu punya PCB. Oke, since PCB kamu lebih kecil daripada cukai pendapatan, maksudnya kamu ada terlebih. Oke, cukai pendapatan kamu lebih daripada PCB. Oke, kalau lebih daripada PCB, oke, Aiman perlu bayar. Oke, Aiman perlu bayar dengan LHDN.
Oh, Oke, dengan baki. Oke, dengan baki. Macam mana mau cari baki dia adalah kita tolak dua-dua nih. Oke, coba cari baki berapa? Oke, cikgu sediakan kotak di sini. Isi kamu. ah, Alright. So RM Rp504 90 sen. Maksudnya Aiman perlu bayar. Oke, sebab kenapa? Kalau kamu tengok cukai pendapatan ini yang dia perlu bayar. Oke, ini yang Aiman perlu bayar. Tapi PCB dia cakap, oke, Aiman perlu bayar 2.280 saja. Oke, ini yang sudah kena bayar. Ini yang sudah kena bayar. Oke, so that's mean disebabkan cukai pendapatan tu masih lebih daripada PCB, oke, Aiman kena jelaskan baki ni. Oke, sebenarnya Aiman sudah bayar ni yang 2.280 ni sudah dibayar. Oke, setiap bulan sudah kena potong dari gaji. Tapi disebabkan terlebih, cukai pendapatan kamu kira lebih, so yang RM504 ni kena bayar, kamu yang kena bayar sendiri. Oke, kalau selalunya RM504 ni kalau kamu nampak, walaupun nilai dia kecil, selalu orang akan cari jalan untuk pastikan orang tidak akan bayar. Dia tidak mau bayar baki ini. So apa yang orang akan buat? Orang akan cek lah. Orang ada beli handphone kah, atau orang ada beli buku kah, orang ada apa? Bayar zakat kah? Zakat cikgu lupa masukkan pula. Sepatutnya kena ada zakat juga nih, tapi I think zakat sepatutnya dalam pelepasan. Ya betul. Tidak, rebate. Kalau ikutkan zakat, rebate dia 310. Yes, 310. Tapi yang ini tidak termasuk sebab dia tidak mention pasal zakat. It's okay. So, ingat so cara kira adalah macam gini. Alright, boleh? oke. Okay. So, ini should be okay. Alright. So yang itu jelas sudah secara seluruh dia? Jelas. Okay. Betul. Sekarang cikgu akan masuk kepada tadi cukai. Kita sudah cerita pasal PCB. Sekarang kita akan masuk kepada tafsiran cukai. Tafsiran cukai dia terbahagi kepada dua. Ini cikgu guna mana apa? Tafsiran cukai. Tafsiran cukai dia bahagi kepada dua. Yang pertama adalah bersama. Bersama, dan yang kedua adalah berasingan. Dan selalunya kalau selalunya tafsiran cukai ni, yang tafsiran cukai bersama dan berasingan ni, apa yang berlaku adalah selalunya berlaku pada suami dan isteri, yang sudah berkahwin. Jadi apa beza antara bersama dengan berasingan? Beza yang pertama, kalau kita tengok untuk yang bersama, untuk yang bersama ni dikeluarkan oleh suami, tafsiran yang dikeluarkan, dikeluarkan oleh suami. Maksudnya satu orang saja yang buat. Kadang-kadang bukan suami, mungkin suami tidak bekerja, jadi ataupun dia cakap atau istri. Tapi selalunya suami yang akan buat dululah. Tapi kalau suami tidak tahu buat, istri boleh buat juga. Tapi dia kena sama sekalikan dengan suami dia. Dan pendapatan, pendapatan, suami, pendapatan istri, akan dijumlahkan, akan dijumlahkan bersama suami, semasa membuat tafsiran, so ini dia akan taksiran bersama. Taksiran bersama dia ada dia punya kelebihan juga, dan ada pro ada cons dia juga. Nanti kita akan tengok apa pro dan cons dia. Yang kedua adalah tafsiran cukai berasingan. Tafsiran cukai berasingan ni suami dan istri masing-masing buat tafsiran sendiri. Masing-masing buat tafsiran sendiri. So bila masa kamu rasakan apakah situasi yang sesuai untuk yang pasangan nih, dorang buat tafsiran bersama dan juga tafsiran berasingan. So apa situasi kamu rasa? Danish, kamu rasa situasi apa?
Oke, apa situasi dia? Berasingan. Insurance. Alright, mungkin insurance. Oke, mungkin faktor insurance. Mungkin suami beli insurance, istri tidak beli insurance. Oke, itu salah satu juga. Oke, betul. Oke, cikgu just explain juga lah. Oke, kadang-kadang bersama dengan berasingan nih dia Oke, kalau orang yang ambil bersama nih selalunya mungkin dorang tidak mau bayar cukai lagi banyak. Dan sebab kalau orang yang buat tafsiran bersama nih, apa yang berlaku adalah dorang lagi banyak pelepasan cukai. Oke, dia ada pelepasan cukai untuk suami istri. Oke, dan dia ada juga pelepasan cukai untuk suami saja dan pelepasan cukai untuk istri saja. Oke, jadi yang paling bagus adalah yang bersama, so that dorang boleh kasih hitung and then dorang bayar sama-sama lah. But the thing is, selalunya orang yang apply bersama nih, okay, yang cikgu tahu, selalu yang apply bersama nih bila pendapatan dorang tidak begitu banyak. Okay, pendapatan tidak begitu banyak dan kedua-duanya banyak komitmen. Okay, kedua-duanya banyak komitmen atau salah satu dia sahaja sedikit komitmen. So dorang try to buat bersama-sama so that dorang dapat kurangkan. Untuk berasingan selalunya untuk orang yang mampu. Maksudnya apa? Yang suami datuk, istri datin. Oke, dua-dua ada kerja, dua-dua boleh bayar. So selalunya berasingan inilah. Oke, sebab dorang mau tunjuk dorang ada buat pentafsiran cukai. Kalau bersama satu disadvantage dia adalah oke, untuk yang bersama ni adalah let's say kalau dorang mau apply loan. Oke, kalau dorang mau apply loan, bila dorang buat bersama, oke, kadang-kadang bank dorang tidak boleh detect. Dorang tidak boleh detect pendapatan siapa. Pendapatan suami kah, pendapatan istri. So itu masalah dia lah. Walaupun banyak pelepasan cukai, banyak benefit, tapi dari segi impact dia kepada macam pengurusan kewangan, okay, apa yang berlaku adalah bila melibatkan urusan bank ataupun kamu buat peminjaman wang ataupun mau buat loan kereta, okay. So kadang-kadang untuk yang bersama ni kalau bisnes sendiri, contoh kalau yang bisnes sendiri, okay, mungkin sekarang kamu tu belum cikgu rasa kamu belum sampai ke situ lagi. Tapi kalau bila kamu sudah kerja nanti, let's say lah kamu sudah kahwin lah, suami istri, dua-dua kerja sendiri. Okay, dua-dua bekerja sendiri dan kamu buat tafsiran cukai bersama. Okey, kenapa? Okey, untuk tafsiran cukai bersama ni apa yang berlaku sebab benda ni mungkin akan ditengok oleh bank. Dan bila kamu buat tafsiran cukai bersama, dorang akan tengok pendapatan secara bersama, bukan secara individu. Okey, so itu adalah disadvantage. Jadi dia mau kamu nak buat lagi yang sendiri punya. Okey, nanti cikgu akan share dengan kamu once cikgu tanya orang yang betul. Sebab cikgu pun ada juga kawan di LHDN, cikgu pun ada kawan yang kerja di bank. Okey, cikgu akan go through apa beza bersama dengan berasingan sebenarnya. Okey, tapi yang ini dua ni berbeza lah bersama dengan berasingan. Alright. So dia ada satu contoh yang kamu kena tahu. Okey, pengiraan bersama dan berasingan. Okey, dia berbeza sikit. Okey, let's say kita go through kepada contoh ni. Okey, cikgu guna warna biru lah. Okay. Okay, so cikgu akan pergi kepada seterusnya. Okay, kamu mau bagi nama lelaki dengan perempuan apa? Apa dengan apa? Encik apa? Encik Hanafi. Hah? Encik apa? Encik Hanafi. Apa guna nama cikgu mana boleh? Okay, encik siapa? Nama cik lelaki sejak kamu ni. Selain daripada nama cikgu? Saleh. Saleh, okay. Saleh lah. S-A-L-L-E-H. Okay, dan puan apa? Ros. Ros. Kamu macam Rosma tu kan? Okay, so Encik Saleh dengan Puan Rosma. Okay, Rosma sudah. Okay, Puan Ros, diorang adalah pasangan suami isteri. Okay, suami isteri. Alright. So gaji tahunan, okay, untuk Encik Saleh adalah sebanyak RM
54,000. Okey, ini cikgu tulis di bawah dia gaji tahunan dia. Dan Puan Ros pula gaji tahunan dia adalah sebanyak RM58,000. Tengok perempuan lagi earn banyak dari lelaki. Apa ni? Alright. Okey. Ini dorang punya gaji tahunan adalah pada tahun 2020. Okey, ingat setiap tahun dia punya jadual adalah berbeza. So untuk tahun kamu kena fokus tahun 2020. Alright. And then pada tahun tersebut masing-masing mendermakan, okey, mereka masing-masing, okey, ambil info ni, masing-masing mendermakan, okey, dermakan sebanyak RM450 kepada badan kebajikan yang diluluskan. Okey, dan berikut merupakan pelepasan cukai yang hendak dituntut. Okey, so ini adalah pelepasan cukai. So cikgu just list out apa pelepasan cukai tersebut. Yang pertama, okey, sebab pelepasan cukai untuk setiap orang adalah berbeza, lelaki dan perempuan. Okey, so pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Okey, untuk Encik Saleh dengan Puan Ros. Okey. Yang pertama adalah individu. Ingat, individu pada tahun 2020 pelepasan dia adalah sebanyak 9,000 seorang. So, dorang boleh tuntut 9,000. Okey, kenapa individu? Mungkin individu ni pelepasan cukai dia mungkin dari segi barang, beli barang keperluan. So, bayangkan 9,000 tu. Okey, 9,000 bahagi 12 berapa? 9,000 bahagi 12. 750. Okey, 750. Okey. Maksud dia adalah untuk yang individu ni, government, kerajaan dia andaikan, assume setiap orang pada setiap bulan dia akan spend 750 untuk keperluan diri. Maksudnya untuk makan, minum, okey, untuk pakaian. RM750 kamu rasa kamu boleh beli apa dalam satu bulan? 750 nasi lemak. Okey, nasi lemak mungkinlah, tapi mana boleh makan hari-hari kan? Okey. So maksudnya 750 ni, okey, kerajaan dia assume that Malaysia, okey, dia punya most penduduk Malaysia ni, okey, setiap bulan, okey, dianggarkan pembelanjaan mereka sebanyak RM750 sebulan. Itu yang dorang buat ni. Ini maksud pelepasan individu. Okey. Jadi belanja mungkin belanja dapur, okey. Itu maksud dia untuk individu. Okey, yang kedua adalah untuk gaya hidup. Okey. So gaya hidup maksudnya mungkin untuk bersukan, okey. Selalunya bersukan ataupun kalau mau apply kelas bersenam, okey. Apply apa-apa sajalah yang berkaitan dengan gaya hidup. Okey, limit untuk gaya hidup, okey, bajet kewangan bagi tahu 2,500. Tapi setiap seorang dorang ni dorang apply untuk Encik Saleh ada dia fully utilize 2,500, untuk Niza pula sebanyak 3,000. Okey, ini yang dia mau tuntut konon. Nantilah kita nanti kamu akan tengok apa beza dia nanti. Okey, yang ketiga adalah insurans hayat. Okey, insurans hayat maksudnya insurans apalah? Insurans yang dia beli dalam 1 tahun tu. Okey, limit dia adalah sebanyak 7,000. Had dia adalah 7,000. Okey. Encik Saleh dia tuntut RM5,920. Manakala Niza Ros pula dia tuntut RM6,130. Okey, dan yang seterusnya adalah insurans perubatan. Okey, perubatan. Okey, kalau tadi yang lepas, okey, yang contoh-contoh lepas perubatan berapa ringgit dia punya limit? Kalau perubatan berapa limit dia? Di bawah 2,000. 3,000. Itu maksudnya ada fokus tuh. Tuh tulis sana 3,000. Okey, 3,000. Okey, lepas tu 3,000 di sini Saleh dia 2,760, manakala Ros pula adalah 2,450. So ini adalah tuntutan pelepasan cukai yang ingin dituntut oleh Encik Saleh dengan Puan Ros. Okey. Soalan dia. Okey, cuba kasih gini kembangkan dahulu. Alright. Okey. Jadi untuk soalan A. Okey, hitung jumlah cukai
pendapatan. Macam tadi jual lah, cukai pendapatan. Pendapatan. Okey, untuk Encik Saleh, okey, untuk Encik Saleh dan Puan Ros. Puan Ros. Okey. Yang pertama menggunakan kaedah taksiran cukai bersama. Okey, dia beza taksiran cukai bersama, dan yang kedua adalah taksiran cukai berasingan. Cukai berasingan. Okey, itu yang pertama. Lepas tu, okey, soalan B nanti kita akan, okey, nanti teacher akan terangkan yang soalan untuk yang soalan B itu, sebab yang B itu secara umum dia lah. Okey, so kita akan kira. Macam mana mau kira dia punya tafsiran ni. Okey, so kita pergi go through dulu untuk A1 ni, penyelesaian dia. Okey, penyelesaian. Okey, kita tengok pada tafsiran cukai bersama dahulu. Okey, untuk tafsiran cukai bersama, so apa yang berlaku adalah first kali, okey. Untuk tafsiran, okey. Sebelum kita mau buat kita mau cari cukai pendapatan, first kita cari apa dulu? Pendapatan Bercukai. bercukai. Okey, pendapatan bercukai sama dengan apa tadi? Jumlah pendapatan tolak dengan Pengecualian cukai. tolak dengan Pengecualian cukai. okey, pengecualian cukai tolak dengan apa? Pelepasan cukai. Pelepasan cukai kan, betul? Ya. Alright. Okey, untuk pendapatan bercukai ni, okey, sebab ini taksiran cukai bersama. Okey, kalau bersama apa yang berlaku adalah kita tambah dua-dua ni. Okey, so kalau kita tambah dua-dua iaitu 54,000 tambah dengan 58,000. Okey, ini adalah tafsiran cukai bersama. Kena tambah-tambah. Saleh dengan Ros, kamu tambah dia punya apa ni? Pendapatan tahunan. Okey, itu yang pertama. Tolak dengan pelepasan cukai. Okey, kita jangan masuk pelepasan dulu, pengecualian dulu. Okey, pengecualian cukai tadi apa? Pengecualian cukai. Derma adalah apa? Pelepasan ke pengecualian? Pengecualian. Pengecualian. Okey, pengecualian. Okey, dia adalah pengecualian. Tapi kamu tengok, pengecualian dia masing-masing derma 450 kan? Okey, masing-masing derma RM450 kepada badan kebajikan yang didaftarkan. So kalau dua-dua orang ni kalau kita mau kira dua-dua maksudnya 450 tambah dengan berapa? 450. Yes. So ini adalah pengecualian cukai kamu. Okey, ini cikgu just highlight sini pengecualian cukai. Ini pengecualian cukai bersama. Cukai. Okey, and then the third one adalah pelepasan cukai, betul? Okey. Macam mana kita mau tentukan pelepasan cukai bagi taksiran cukai bersama? Sebab kalau kamu tengok individu dua-dua lain. Gaya hidup dua-dua lain. Insurans hayat dua-dua lain. Insurans perubatan dua-dua pun lain. So macam mana kita mau kira? Tambah. Kasih tambah dia. Itu yang that one itu yang kamu apakan? Kamu rasa kena tambah kan? Ya. Sebenarnya bukan tambah. Kamu ambil had dia. Maksudnya, okey, individu berapa had dia? 9,000. 9,000. Sebab tengok, setiap orang akan mesti akan utilize 9,000 ni. Mesti orang akan ambil 9,000. So untuk individu adalah 9,000. Okey, tambah dengan gaya hidup berapa? 2.500. Yes. Kamu tidak akan darab dua-duanya. Kamu tidak akan 2,500 darab dua. No. Itu bukan dia punya pelepasan cukai. Okey. Okey, insurans hayat 7.000. 7,000. Tambah lagi dengan 3.000. 3,000. So itu gunanya had. Okey. Untuk tafsiran cukai bersama. Okey. So ini cara pengiraan dia. Okey. So cikgu tulis di sini saja, ini adalah pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai. Lepas tu ambil had. Kamu tulis sini had. Okey, so total berapa semua? Coba kira. Had maksimum. 89,600. Okey, 89,600 betul.
Ya, Oke, aku kalau tulis itu. Oke, berapa? Nanti Nanti. itu cikgu nanti. Oke, itu nanti cikgu. Oke, nanti itu nanti cikgu suruh kamu buat untuk soalan kedua. Oke, soalan 2 tuh cikgu mau satu orang buat pelepasan, satu orang buat Encik Saleh, satu orang buat Puan Ros. Oke, nanti cikgu akan sediakan ruang. Oke, ini yang pertama. Oke, and then kalau kamu tengok ini, oke, lepas kamu dapat 89.600 nih, kita rujuk kepada jadwal. Oke, sekarang jadwalnya kita akan tengok jadwal biasa saja. Oke, kalau tengok jadwal biasa. Mana sudah itu? Buka. Oke. Alright, semua nampak ni jadwal? Nampak. Ya. Oke. 89.600 jadi di kawasan yang mana satu? Nomor 6. Nomor 6, yaitu antara 70.000 hingga 100. So ingat 70.000 adalah 4.600. Dia punya cukai asas, cukai dasar dia. Oke, untuk 30.000 yang berikutnya 21%. Alright. So ini cikgu kasih share pergi. Oke. Share pergi whiteboard. Alright. Sekarang kita akan masuk kepada yang kedua tadi adalah rujuk jadwal. Oke, rujuk jadwal. Jadi kalau jadwal tadi kalau kita tengok kita ambil yang 70. Oke. Ke 100.000. 100.000. Oke, betul. Oke. Oke, 70.001 sehingga 100.000. Oke, lepas itu tadi untuk 70.000 pertama berapa ringgit? 4.600. 4.600. Untuk seterusnya adalah 30.000 seterusnya kan? Oke, 20.000. berapa persen? 21. 21%. Alright. Oke, itu rujuk jadwal. Oke, dan yang ketiga. Ketiga baru kita kira dia punya. Oke, tadi cukai dasar dia adalah cukai dasar adalah 70.000 pertama adalah sebanyak RM berapa tadi? Apa cikgu? 4.600 kan? Iya. Oke, sebab kita tengok yang ni nak cukai dasar. Ini adalah cukai dasar 70 yang ada yang pertama tu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita tengok cukai atas baki. Oke, atas baki berikut. Oke, berikutnya. Oke, so tadi kita punya cukai bersama adalah 89.800. Oke, tolak dengan berapa? 70.000. 70.000. Sepatutnya 70.000 satu. Oh, 70.000 betul lah. 70.000. Oke, kali dengan berapa persen? 21. Oke, dapat berapa? Yang soalan tu kamu salin? Siapa cikgu? Oke, sebab bukan apa yang cikgu mau buat nanti untuk soalan cukai taksiran cukai basingan cikgu mau kamu yang buat. Oke, satu orang buat Saleh, satu orang buat Ros. Cikgu akan bahagikan dua screen. Masya Allah. Nah, nanti kamu tulis dalam tu. Alright, cikgu mau kamu tengok macam mana kamu tulis. Allah. 4.100. 4.116 kan? Ya. Oke, so total dia berapa? Totalnya Oke. 8.716. Oke, 8.716. Oke, sekarang cikgu mau tanya, ada tolak ribet kah tidak? Ada. Adakah? Ada. So, Oke, tiada. Sebab kenapa? Tengok, dia lebih daripada 35 kan? 35. Oke, kalau lebih daripada 35 tiada ribet. Oke, tiada ribet. Kalau kurang? Kalau kurang dari 35 ada ribet berapa tadi? Berapa ratus? Berapa ratus tadi? Ribet? 400. Oke. Ya. 400, ingat kalau dia kurang daripada 35 ribet 400. Oke, so total dia adalah 871. So ini adalah cukai yang perlu dibayar untuk taksiran cukai bersama.
Oke, ini adalah cukai pendapatan. Oke, so cikgu akan hold di screen. Oke, sudah salin ke soalan dia? Sekejap. Oke, cikgu mau kamu salin soalan dulu. Oke, and then cikgu akan pergi ke next screen. Cikgu akan belahkan screen ini kepada 2. Jadi satu orang akan buat Saleh punya taksiran dan satu orang akan buat Ros punya taksiran. Cikgu mau tengok macam mana kamu buat cukai pendapatan dia. Udah muat screen nih cikgu. Hah? Kalau saya pakai phone cikgu tulis pakai jari bang. Oh iya kan? Dapat nanti. Oke, dapat nanti untuk mungkin kau minta si apalah si Dennis kau cakap. Oke, Dennis tolong tulis gitu. Ataupun macam ni. Oke, macam ini. Untuk si Dennis, Dennis akan tulis dalam screen. Sebab Dennis guna komputer kan? Oke, lepas tu untuk Aiman pula, Aiman bagi tahu teacher apa yang sepatutnya teacher tulis. Oke. Alright. Begitu. Oke. Sudah salin soalan? Ada. Oke, Aiman? Ya. Oke, sudah. Oke, so teacher akan masuk pada the next screen. Oke, so di sini ada 2 ruang. Oke, teacher buat dulu 2 ruang. Sebentar. Sabar kau. Oke, so cikgu kasih sedia 1 ruang untuk hijau dan 1 lagi ruang untuk warna biru. Bukan biru lah, bukan biru. So perempuan kan, so dia kena guna warna lembut sikit. Alright. Si Besar kah? sudah sama rata. Oke. Oke ya. So, apa yang cikgu akan minta buat untuk cikgu mau Danish buat Niza punya. Oke, Niza punya. So teacher tulis ini Niza. Oke, kejap. Oke, ini untuk Niza. Taksiran cukai untuk Niza. Maniza. Niza pula, sorry. Siapa Ros kan? Ros. Oke, untuk Puan Ros. Oke, lepas tu untuk untuk Aiman pula buat taksiran cukai Saleh. Encik Saleh. Alright. Okay. Muat juga screen kan, Danish? Okay, Danish buat taksiran cukai Puan Ros. Okay, untuk Aiman, Aiman bagi tahu teacher apa yang patut teacher tulis. Kalah Okay, lagi. Aiman. Teacher hanya ikut apa yang kamu cakap saja. Japa. Mana nih? Oke, yang jadwal tuh kamu boleh rujuk dalam nanti yang jadwal tuh bagi tahu teacher, nanti teacher akan tulis dia punya kadar di sini. Yep. Tadi gue pakai mouse. Oke, Aiman, apa yang teacher patut tulis pertama? Oke. Sama. Oke, teacher ikut siapa yang kamu cakap? Jadi Pendapatan bercukai. Ya. Oke. Ya lepas tuh. Dinis, tengok baca jadwal tadi. Dinis, tidak sempat aku salin. Jadwal tuh nanti juga apa? Kamu tahu sih berapa nilai dia? Nanti juga akan tulis jadwal tuh. Pendapatan salah ini. Hampir lihat. Siapa nih? Dennis guna typing pun boleh tuh. Typing lebih bagus. Biarin lah. pendapatan pendapatan bercukai. Lepas itu tambah pelepasan individu kah? Individu. Lepas itu insurans hayat. Apa? Tambah tolak. 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 Oke. Astaga.
Oh, Dennis kok Dennis kok kasih tetap gitu tulisan kamu dengan apa? Dengan keyboard. Enggak. Oh, kamu guna mouse. Iya. Oh, oke. Oke. Eman, cukup menunggu nih. Jadi, Darab gaya hidup. Tambah tolak. Tambah. Oke. Terus itu perubatan. Tambah tolak. Tambah juga. Oke. Itu itulah. Oke, apa yang kamu tulis? Cukai dasar. Nah, cukai dasar. Cukai atas baki. Apa kamu Oke, Eman, tidak apa, Eman. Tidak, Pak. Oke. Teacher tunggu. Oke. Tidak apa untuk Eman, teacher kasih terangkan saja dulu. Sorry, sir. Apa? Kamu fokus next time. Alright. Dapat. Oke. Coba kasih warna hijau. Jadi, Oke, untuk Aiman take nota. Apa yang teacher tulis nih kamu ambil nota. Oke, untuk soalan nih, untuk tafsiran cukai first kali betul tadi kamu ucap pendapatan bercukai. Oke, tulis dulu pendapatan bercukai. Oke. Tapi kamu lupa satu benda. Ingat, setiap ini ada step. So, nombor 1 adalah pendapatan bercukai. Oke, pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan. Oke, jumlah pendapatan tolak, bukan tambah, tolak dengan pengecualian cukai. Oke, pengecualian cukai. Lepas itu tolak dengan pelepasan cukai. Oke, pelepasan cukai. Oke, jadi teacher mau tanya, jumlah pendapatan berapa untuk Encik Saleh? Aiman? Aiman? Lupa unmute, Cigo. Hah? 58.000. 58 kah 54? 54. 54.000. 54.000. Oke, tolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai tadi berapa? Apa pengecualian cukai dalam maklumat tadi? Derma Oke, derma berapa? 450. Oke, bukan 900 Bukan dia sendiri kan? Sendiri. Oke, betul. Oke, tolak dengan pelepasan cukai. Pelepasan cukai yang mana? Lepasan cukai. makan doang dulu. Udah cukup. Apa? Tulis ya. Kalau kau typing 9.000. 9.000. 9.000 apa lagi? 9.000. Dennis, nanti cikgu kasih rekomen kamu satu yang writing tab tuh. So next time kalau kamu mau writing tulis guna itu saja, boleh? Boleh. Alright, nanti cikgu kasih rekomen kamu. Oke, 9.000 tambah berapa? Tambah apa lagi, Cigo? Pelepasan yang mana satu? Pelepasan yang semua yang teacher listkan ada 4 tadi. Pelepasan ada individu, gaya hidup, insurans hayat, dengan perubatan. Alright. Oke, gaya hidup berapa tadi? Berapa gaya hidup untuk Encik Saleh? Jadi 2.500. 2.500. Oke, tambah lagi dengan hayat dia. Insurans hayat dia berapa? 7.000. Bukan, itu hard. Halaman salah, bagus. Rp5.920, betul? Ya. Ini adalah untuk Encik Saleh. Tambah dengan perubatan. Berapa insurans perubatan dia? Rp2.760. So, ini adalah insurans perubatan dia. Alright, boleh?
Boleh. Alright, oke. Coba kira Result. dapat berapa? Danish, kamu guna typing lah Danish, lagi laju. Kamu cikgu tengok. Kalau cikgu typing kan senang lagi kalau cikgu tulis tengok. Pendapatan bercukai, bukan PewDiePie ya. Pendapatan bercukai. Nah, itu tengok. Lagi cepat typing. Unless kalau kamu ada nih pen yang cikgu guna sekarang nih, heaven hidup kamu sedikit. Oke, dapat nanti cikgu suggest lah kamu yang pen nih. Oke, berapa? Aiman, Coba cikgu. kira. 54.000, tolak 4.500. Oke. Iyalah. So, Iyalah. oke, yang jadwal 30 berapa? 33.370. Alright. Oke, untuk Danish cikgu tengok dulu. Yes, betul lah 600. Oke. Nampak sudah. Alright. Oke. 3.370. Adakah kurang daripada untuk dapat rebate dia mesti kurang daripada berapa? 35.000. 35.000. Adakah ini kurang daripada 35.000? Oke, Tiju tanya Iya. Eman, bukan Danish ya. Oke, adakah ini kurang daripada 35.000? Ya. Oke, kurang Oke, so teacher kasih letak sini, teacher kasih highlight. Oke, kurang daripada 35.000. So kalau dia kurang daripada 35.000, dia dapat apa? Dia dapat 400. Bukan dapat, tolak. Dia tolak 400. Tolak rebate 400, RM 400. Oke, so take note yang ini. Oke, lepas buat nomor 1, kita nomor 2 adalah apa? Kedua adalah cukai, betul? Rujuk jadwal kan? Ya. Oke, rujuk jadwal. Oke, kalau tengok daripada jadwal nih, kamu boleh refer kalau 33.000 nih, kamu tengok pada jadwal 20.000. Oke, ini cikgu kasih kotak dia lah. Nomor 3. Oke, 20.000. jadwal nomor 3 kan? Oke, ini juga kasih warna dia. Ini. Oke, baru nampak. Oke, sedikit. Oke, so yang ini 20.000. Sehingga, nah tengok. Nah, lagi cantik kalau kau buat gitu, Danish. Oke, 20.000 sampai 20 ya? 35.000. 35.000. Oke, untuk dia tulis sana 20.000 pertama berapa? 150. 150. Untuk 15.000 seterusnya? 3%. 3%. Oke, jadi kalau kamu buat nomor 3. Oke, first kamu tulis apa? Cukai? Cukai apa? Cukai dasar. Ya. Oke, cukai dasar untuk 20.000 yang pertama. RM 20.000 yang pertama. Oke, so cukai dasar dia berapa? Cukai dasar dia Berapa tadi? Yang kamu tengok jadwal? 150. 150. Oke, jadi yang kedua adalah cukai atas baki. Oke, atas baki. Oke, atas baki tolak berapa? RM 33.370 tolak dengan berapa? Bukan 32.000 kan, Cik? Saya mau tolak 400 kan? Jangan dulu tolak 400. Oh, Jangan ditolak dulu 400. Oke. Sebab 400 tuh dia kamu kira dulu ini baru kamu tolak 400. Ini berapa? 20.000. 20.000. Oke, darab dengan berapa persen? Darab dengan 3%. Oke, coba kira dapat berapa? Danish, di mana sudah kau nih? Terambing-ambing sudah kamu punya apa? Jawabanmu. Ya kah? Oke, coba kasih lo ini dulu. Nah, baru cukai dasar tuh kamu buat. Nah, cukai atas baki. Oh, kamu tengah kira. Oh, Ya. Alright. Oke, untuk Eman, sudah kira? Cik. Wise. Barulah cantik kalau tulis macam tuh. Siap. Aiman boleh guna komputer kah, Man? Kalau apa, online? Laptop lah, Cik. Laptop lagi bagus. Kalau kamu ada Zoom, kamu boleh buat macam yang si bagus. Danish buat sekarang. Lagi sedang mau buat. Nah, nanti next time Cigo akan buat kelas interaktif macam gini next time. Lagi tes actually. 400. Berapa? 400? 401 persen. 401 ringgit 10 sen kan?
Oke, so total ini berapa semua? 560. 561 ringgit 10 sen, betul? Oh ya, Oke, tapi kena ada tolak lagi kan? Tolak apa? tolak ribet Oke, rebate berapa? 400. Oke, kalau tolak dapat berapa? Dapat 161 ringgit 10 sen. Oke, ini adalah untuk cukai pendapatan bagi siapa? Ence Saleh. Saleh. Oke. Encik Saleh. Alright, kita tunggu lagi jawapan daripada Danish. Oke, sementara tu Aiman Salim. Ingat step nih. Sebenarnya senang sudah. saja. Wih, lagi cantik, kurang asam. 757. Wih, besar oh. Nah, bini dia lagi besar ah. Oh, kejap. Apa bini dia lagi besar ah? Dia punya apa? Oh, Apa yang kasih kurang dia? Nah, bini dia punya lagi besar. Oh, dia punya lebih daripada apa kan? Dia punya gaji. Ya, Gaji dia lebih atas 35, lagi mahal. Oh, okey. So, tengok. Walaupun bini gaji tinggi kan, cukai kau tengoklah. Berapa saja? wah, Beza kan? Nah, so, orang yang kerja tinggi-tinggi ni, orang yang kerja gaji tinggi ni, janganlah kamu andaikan dorang ni boleh beli itu, beli ini, tapi dorang kena tolak je cukai itu. Okey, jadi kalau kamu tengok, okey, thank you untuk Danish untuk jawapan. Okey, what a good answer. Okey, jadi kalau kamu tengok cukai pendapatan Encik Saleh dengan Puan Ros, kalau kamu total dia dapat berapa? tambah. Ya, kalau kamu tambah dua-dua nih. Okey, kamu dapat berapa? Okey, Encik Saleh tambah dengan Puan Ros berapa? Dia punya cukai semua total? Okey, sini 161 10% kan? Sini 757 60%. Jadi total berapa? 918 70 sen. 918 70 sen. Okey, jadi kalau kamu tengok tadi tafsiran cukai bersama dan tafsiran cukai berasingan. Mana satu lagi mahal? Bersama kan? Ya. Okey. Kenapa? Sebab ini. Okey. Instead of dia kira dua, okey. Dia kira dua, okey. Untuk bersama dia hanya ambil limit saja. Tapi untuk gabungan. So maksudnya individu sepatutnya kalau dua-dua boleh dapat 18,000. Okey. Pelepasan 18,000. Tapi disebabkan mau buat bersama, okey, pelepasan dorang hanya 9,000 sahaja. Okey. Jadi dia bukan tambah. Maksudnya kita ambil had maksimum sahaja. Maksimum sahaja. Okey. Berdasarkan maksimum sahaja untuk ikut rate individu. Okey. Dua orang tapi dorang hanya ambil satu rate yang sama. Okey, bayangkan berapa sudah dorang lost. Okey, they lost a lot of thing. Okey. Macam contoh gaya hidup. Gaya hidup dorang pergi claim banyak. Okey. Instead of dorang claim banyak, dorang hanya dapat yang limit saja. Dorang dapat had dia iaitu 2,500. Okey, insurans hayat pun dua-dua claim banyak. Tapi dorang boleh dapat 7,000. Okey, perubatan pun dorang claim banyak tapi dorang hanya dapat 3,000. Okey. Untuk bersama ni, yang ini hanya secara yang kamu nampak. Tapi secara realiti dia ada murah sikit. Kenapa? Sebab dia banyak pelepasan. Satu dari segi pendidikan anak-anak. Lepas tu dia ada lagi satu untuk untuk anak, kalau tengok berapa jumlah isi rumah. Okey. Dan dia tengok juga dari segi mungkin ini hanya 4 benda saja. Okey, ini dia tunjukkan 2 benda yang mungkin yang ini yang belum sudah berkahwin tapi belum ada isi rumah. Maksudnya dorang 2 orang saja. So, bila sudah ada anak, banyak benda yang akan dikonsiderkan seperti pendidikan anak-anak, kegunaan untuk anak, lepas itu isi rumah berapa, kalau berapa bilangan dia ada persen dia. Untuk suami isteri tanggungan pun dia ada juga. Tapi ini hanya general saja. Tapi kalau ikutkan dia lagi murah sebenarnya.
tengok berapa tanggungan keluarga tersebut. So kita boleh cakap kalau yang baru kahwin, okay, sebaik-baiknya buat tafsiran cukai berasingan. Jangan buat yang bersama. Okay, unless kalau insurans hayat kamu kurang daripada, okay, kalau gaya hidup kamu kurang daripada limit yang had tu, insurans hayat kurang daripada hayat, insurans perubatan kamu kurang daripada hayat, kurang daripada yang ni, kamu boleh claim jugalah. Okay, but rugilah banyak actually. Okay, so sebaik-baiknya buatlah tafsiran cukai berasingan. Tapi kadang-kadang kalau sudah suami isteri ni kan, dong suruh bini dia buat. Itu masalah dia sekarang. Okay, kalau ini sepatutnya dua-dua kena buat sendiri. Okay, tapi disebabkan ada yang malas mau buat. Okay, kadang-kadang mungkin suami dia rajin ataupun mungkin bini dia yang rajin. So itu yang mendatangkan masalah sebenarnya. Alright, boleh? Okay, ada soalan untuk yang ni? Ada. Sudah. Okay, Aiman sudah salin, Man? Ya. Okay. Danish, puas hati nampak kamu punya apa jalan kerja sini. Okay, tidak apa. Nanti next time kita, teacher boleh utilize sudah benda ni. Tapi paling best sebenarnya kalau untuk subjek-subjek apa kan, bahasa kan, suruh buat karangan di sini. Kalau ikutkan. Nantilah kamu boleh suggest dengan kamu punya tutor. Macam boleh kasih tulis karangan saya di sini. Macam tu. Okay. Okay. Nanti mungkin in the future kita akan try utilize benda ni juga lah. Okay. So cikgu akan masuk. Okay. Yang ini cikgu akan tinggalkan. Sekarang cikgu akan masuk kepada cukai yang seterusnya. Okay. Cukai pendapatan kita tinggalkan dahulu. Okay. Sekarang cikgu akan, sebab cikgu mau kejar baik actually ni. Okay. Sekarang cikgu akan masuk kepada cukai jalan. Okay. Cukai jalan. Okey, jadi kalau cukai jalan ni, cukai jalan, cukai jalan ni dikenakan berdasarkan capacity engine. Capacity engine. Jadi semakin besar capacity engine, semakin mahal cukai jalan. Sama juga dengan motor. Motor pun ada kapasiti yang kecil dan ada kapasiti yang besar. Jadi sebagai contoh, sebagai contoh dia. Untuk cukai jalan ni, dia sebenarnya ada dia punya pengiraan. Cikgu cari dulu yang pengiraan asal dia. Kalau cukai jalan ni dia sebenarnya ada juga cukai jalan untuk, cukai jalan capacity engine. Satu adalah untuk motor, bukan motor, kereta persendirian. Dia banyak jenis, kereta persendirian, kereta syarikat. Tapi untuk kamu kena faham pasal kereta persendirian ataupun untuk motosikal. Motosikal. And then satu lagi benda kamu kena ingat, capacity engine walaupun dia cas, walaupun dia punya cukai jalan dia cas ikut capacity engine, tapi dia tengok juga di mana tempat. Sebagai contoh, macam insurans pun dia ada Sabah Sarawak dan juga Semenanjung Malaysia. Dia akan cas mengikut itu juga. Dia akan ada jadual sendirilah. Jadi sebagai contoh, contoh dia, cikgu bagi ini untuk cukai jalan sebenarnya senang saja. Contoh. Selalunya untuk cukai jalan dia akan bagi jadual. Jadi apa yang kamu kena tengok adalah, selalunya dia akan bagi jadual. Jadual. Lepas tu jadual tu dia akan terangkan beberapa benda. Satu, dia bagi tahu penggunaan sama ada, penggunaan sama ada di Sabah Sarawak ataupun Semenanjung Malaysia. SS adalah Sabah Sarawak, SM adalah Semenanjung Malaysia. Yang kedua, dia akan terangkan juga pasal kadar. Kadar cukai. Kadar cukai jalan. Dan kadar cukai jalan dia bahagikan pada dua. Yang pertama adalah kadar asas. Maksudnya, kadar asas dia ikut apalah. Macam contoh berapa kapasiti dia. Dan dia ada satu lagi nama dia kadar progresif. Kadar progresif ini adalah seperti yang kalau dia lebih daripada certain capacity, dia bagi tahulah mungkin kadar asas dia selalunya untuk kadar progresif dia akan cas untuk
cc, untuk atas 1600 cc. Kuasa kuda. Selalunya atas 1600 cc baru dia akan cas kadar progresif. Maksudnya setiap 1 cc itu berapa sen. Dia ada kadar asas tambah dengan setiap 1 cc itu berapa sen. So kalau lebih daripada 1600 dia akan cas kadar progresif. And then dalam ni juga dia akan bagi tahu capacity engine. Julat capacity engine. Capacity engine. Jadi kalau contoh, contoh dia adalah macam gini. Kira cukai jalan, bagi motosikal, motosikal, yang digunakan, digunakan di Sabah, di Sabah dengan capacity engine, capacity engine 260 cc. Jadi dia akan bagi jadwal. So kalau kamu pandai baca jadwal, should be no problem. Kalau kamu tengok jadwal, dalam jadwal tu dia akan bagi tahu. 260 ni dia adalah di antara 251 sehingga 500 cc. Jadi 251 hingga 500 cc dia punya kadar asas. Kadar asas dia dalam ringgit adalah RM30. Ini kadar asas. So kamu tengok yang nilai ni. So jawapan dia untuk ini, penyelesaian dia cukai jalan, bagi motosikal tersebut. Motosikal tersebut ialah sebanyak, kita ambil sejak kadar asas, yaitu RM30. Macam ini sahaja. Tak payah susah-susah. Nanti cikgu akan go through, nanti cikgu akan bagi beberapa soalan, based on yang latihan tu, dan nanti kamu try buat dulu lah. So that kamu boleh tahu macam mana dia punya, macam mana soalan yang dia akan tanya. Sekarang ni cikgu tidak tahu jadwal, tapi nanti kamu akan rujuk jadwal tu. Sebenarnya pengiraan dia macam gini saja. Dia sama macam insurans saja. Itu adalah untuk cukai jalan. Cukai jalan based on capacity engine. Dia tidak kisah apa-apa. Alright, itu cukai jalan. Ada soalan? Ada. Tiada. Kalau tiada soalan, cikgu masuk pada cukai yang kedua. Cukai ketiga, yaitu cukai tanah. Cukai tanah. Betul lah, cukai tanah. Jadi cukai tanah ni ditentukan oleh kerajaan negeri. Ditentukan. Kadar dia ditentukan oleh ditentukan oleh kerajaan negeri. Jadi maksudnya setiap negeri cukai tanahnya adalah berbeza. Dia berdasarkan beberapa faktor, yaitu lokasi, saiz, dan jenis tanah. So ini adalah benda yang kamu kena tahu lah. Dan cukai perlu dibayar. Cukai secara dibayar secara apa? Bulanan atau tahunan? Bulanan. Cukai tanah dibayar secara tahunan. Setiap tahun. Dia bukan bulanan. Kalau bulan matilah kita. Dia dibayar setiap tahun. Setiap tahun kamu kena bayar cukai tanah. Setiap tahun kena bayar cukai tanah. Dan cukai tanah, cara pengiraan dia adalah macam gini. Cara pengiraan, cikgu buat satu jadual sini. So pengiraan dia, so jumlah cukai tanah adalah sama dengan kadar. Kadar cukai tanah. Kadar cukai tanah setiap unit keluasan. Keluasan kali dengan jumlah keluasan tanah. So ini secara general lah. I think kalau cikgu bagi example, contoh dia punya contoh. Contoh dia, contoh Danish. Cikgu ambil Danish kali ini. Danish memiliki sebuah rumah, keluasan tanah dia, keluasan tanah
Okey, keluasan tanah adalah sebanyak 150 meter okey persegi. Okey, meter persegi. Dan diberi bahawa kadar cukai tanah bagi setiap meter persegi. Jadi kadar adalah sebanyak RM 45 sen persegi. Okey, persegi. Meter square macam gini, persegi. So, soalan dia adalah hitung hitung jumlah cukai tanah. Cukai tanah. So, untuk soalan ni kamu hanya darab sahaja. Jadi, kamu darab keluasan tanah iaitu kadar adalah RM 45 sen kali dengan berapa keluasan dia adalah 150 meter persegi. Jadi, jawapan dia adalah RM RM67.50 setahun. Kamu darab saja untuk yang ni. Alright, boleh? Ada soalan untuk cukai tanah? Danish, Eman? Gitu-gitu. Itu sajalah. Sebenarnya untuk yang cukai tanah ni dia tidak yang penting kamu kena tahu dia akan ada jadual juga. I think kalau untuk cukai tanah tidak jadual. Cukai tanah dia tidak jadual. Dan cukai jalan cukai tanah dia tidak jadual. Cukai kereta cukai jalan tadi ada jadual, cuma jadual dia tu macam kamu tengok insurans punya jadual. Kamu kena tengok di mana dia punya capacity. Sisi dia. Alright, dan yang last kali iaitu bukan last, second last. Second last adalah cukai pintu. So kamu kena ingat, cukai pintu ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi pihak berkuasa, siapa pihak berkuasa tersebut? Siapa? Siapa pihak berkuasa? Siapa pihak berkuasa tempatan kalau tempat kita? Majelis daerah. Yes, majelis daerah. So dia punya kadar ditetapkan oleh majelis daerah. Jadi untuk mau tahu berapa kadar dia, kamu kena rujuk kepada majelis daerah. Dan dia ditetapkan oleh pihak berkuasa. Cara penetapan dia tu berdasarkan berdasarkan dua benda. Berdasarkan yang pertama adalah lokasi. Sama ada tempat tu strategik atau tidak, jauh dari bandar atau tidak, dekat. Selalunya cukai pintu yang paling mahal selalu kalau dekat tempat-tempat awam. Tempat satu macam dekat hospital. Selalunya rumah-rumah yang dekat hospital cukai pintu tinggi ya, sebab dekat dengan kawasan perubatan. Lepas tu kawasan kalau yang bomba tu, bomba dan penyelamat pun, kalau ada rumah di bahagian itu, kalau ada rumah di bahagian bomba ataupun di bahagian polis, sebab di situ melibatkan dua-dua ni melibatkan kecemasan, harga rumah pun makin tinggi. So that's why kemudahan, betul. Kemudahan. Sekolah pun sama juga. Kalau rumah-rumah yang dekat sekolah, sebenarnya dia punya cukai pintu tinggi ya. Bukan rendah sebab dekat dengan kemudahan. Alright. Dan juga dan jenis hartana, hartana. Jadi selalunya kalau yang dekat bandar pun sama juga, ataupun kawasan yang jarang banjir. Dia kena tengok juga kawasan yang jarang banjir, kawasan yang strategik antara dekat airport. Dekat airport pun selalu mahal juga. Dia punya cukai pintu. So lokasi ini sangat memainkan peranan. Jadi kalau lokasi semakin jauh daripada tempat kemudahan, tempat-tempat perkhidmatan nih, selalunya makin murah. Tapi orang tidak mau tinggal, betul? Ya. Sebab jauh. Dan jumlah, untuk cukai pintu cara pengiraan dia adalah begini. Ini cikgu kena guna. So untuk cukai pintu, pengiraan dia, jadi jumlah cukai pintu, jumlah cukai pintu, yaitu sama dengan kadar cukai pintu. Cuba record lah.
kadar cukai pintu kali dengan nilai tahunan. Okey, nilai tahunan. Jadi nilai tahunan ni, nilai tahunan selalunya dia ikut daripada dia nilai tahunan selalunya ditetapkan oleh Majlis Daerah. Nilai tahunan dan kadar cukai pintu ni dia akan dia akan kena tetapkan juga berapa persen. Contoh soalan yang melibatkan cukai pintu, contoh dia contohlah Aiman. Aiman mempunyai sebuah rumah. Ada satu rumah. Aiman ada rumah. Contoh, ada rumah di sini kan. And then rumah tu so apa yang berlaku? Aiman tinggal di Putatan kan? Ya, cikgu. Lepas tu apa yang berlaku? Aiman menerima bil cukai pintu daripada Majlis Daerah. Dan diberi bahawa nilai tahunan nilai tahunan adalah sebanyak RM 5,930. Ini secara satu tahun punya. Tapi kadar dia adalah kadar cukai pintu diberi 5%. So, hitung cukai pintu yang perlu dibayar. Jadi untuk kira cukai pintu kita hanya darab saja. Jadi nilai tahunan RM 5,930 kali dengan kadar adalah 3%. So, kalau kali dapat berapa? Kita akan dapat RM 177. Hah? 5.930 kali 3% kan? Ya. 177,9%. 177,9%. Ini adalah untuk setahun. Boleh? Boleh. Dan satu lagi untuk cukai pintu ni. Cukai pintu ni selalunya dia ikut daripada dia akan ikut daripada Majlis Daerah sendiri. Ada kadang-kadang Majlis Daerah dia akan kira selama setahun. Ada kadang-kadang Majlis Daerah akan kira mungkin every quarter. Quarter maksudnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. So depend dengan berapa kali dia minta. So yang ini adalah selama setahun. Jadi yang cukai pintu kalau tidak silap cikgu, cukai pintu depend juga di mana tempat. Kalau macam di Sabah, yang cikgu tahu cukai pintu hanya bayar setiap setahun. Setahun sekali. Dia macam bayar zakat juga lah. Zakat kena setahun sekali juga bayar. Oh, cikgu belum bayar lah. Besok baru cikgu mau bayar. So itu adalah untuk cukai pintu. Ada soalan? Aman? Tidak. Dinesh? Antuk tak kau? Alright, tidak apa. Cikgu kasih habis juga. So that kalau nanti kamu ada, untuk the last one. Cukai untuk cukai pintu lagi. Alright. Dan satu lagi. Ini yang last lah. Last adalah cukai jualan. Jualan dan perkhidmatan. Jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan. Yang ini cikgu mau cakap ini senang saja. Cukai jualan dengan perkhidmatan. Sebab kita tahu kalau cukai jualan perkhidmatan kita kaitkan dengan GST dengan SST, betul? Ya. So GST SST ini adalah cukai dia. Berapa cas dia? Berapa persen? Berapa persen? Berapa? SST berapa persen? 5%. Tidak 5%, 6%. Alright, ingat GST adalah 6%. GST ini adalah good and service. Good and service tax. Dan dengan SST adalah sales and service tax. Dan kamu jangan heran bila yang GST 6% ni kalau ikut daripada ini depend dengan kerajaan. Kadang-kadang kerajaan dia cakap macam GST sekarang sudah dimansuhkan. Sudah dimansuhkan. Ini adalah dulu. Sekarang kita guna SST. SST depend dengan company tu. Contoh kedai makan. Kedai makan kadang-kadang dia boleh charge 6%. Kadang-kadang boleh sampai 12%.
Depend dengan dorang punya apa. Okay. Dan sales dan service tax ni, apa yang berlaku? Ini dorang akan guna untuk dorang punya, okay. Ini depend on the company. Okay. Sebab ini dorang kena record juga untuk dorang punya service and sales tax ni. Sebab yang ini, okay, hari itu cikgu tanya untuk yang jualan, siapa yang bertanggungjawab untuk mengutip SST? Siapa masih ingat? Siapa cikgu? Siapa yang bertanggung jawab untuk urus bahagian cukai jualan ni? Siapa yang bertanggung jawab? Ini kamu lupa sudah ni kan? Okay, yang bertanggung jawab adalah customer. Oh, Remember, custom bertanggung jawab dalam pengurusan cukai jualan dan perkhidmatan. Okay, jadi semua teks yang SST ni, okay, akan diberi, okay, akan dikembalikan kepada custom. Okay, sebab benda ni melibatkan import dan ekspor antara negara. So apa-apa, sebab barang ni kalau kena semua barang ni dia akan go through custom dahulu. Okay, sebelum mau cek sama ada barang ni boleh dijual atau tidak. Okay, so SST custom yang ambil, dan selalunya SST dia depend. Dia kadang-kadang boleh 5%, dia boleh 6%, kadang-kadang boleh 10%. Okay, paling tinggi 10. Cikgu pernah jumpa dulu ada 11%. Okay, SST dia memang gitu. Depend dengan status restoran tu juga. Kalau selalunya kalau yang high class, dorang akan charge dalam 10-11%. Okay, sebab ialah dorang apa? Macam mana cakap? Sebab dorang banyak bayar tax juga. Okay, sebab dorang banyak import, dorang banyak macam mana cakap? Dorang punya produk. Okay, contoh kalau di restoran yang mewah. Okay, kebanyakan makanan dorang adalah dari import. Okay, so dorang kena fikir juga untuk dorang beli makanan tu daripada luar negara. Okay, dorang import daripada luar negara. Dorang pun kena bayar tax dengan custom. So apa yang dorang buat, dorang pun akan charge tax dengan customer. Alright, so ini adalah SST. So untuk yang soalan SST ni sama saja dengan cukai-cukai lain, dia akan bagi harga barang, harga jualan, and then darab dengan SST. Okay, macam contoh 6%. Lepas tu baru kamu tambah dengan jualan tu. Dan itu adalah barang selepas cukai. Okay, harga barang selepas cukai. Macam KFC. KFC dia punya harga tu, okay, dulu cikgu pernah terpedaya. Okay, kalau KFC selalunya dia cap sana, okay, RM10.50. Kalau kamu baca paling bawah, dia ada kadang-kadang dia akan tulis tidak termasuk cukai perkhidmatan. Bila dia tulis macam gitu, maksudnya jangan kamu bawa pergi KFC bawa RM10.50. Kamu kena bawa lebih. Okay, sebab mungkin dia minta 6%. Okay, selalu 6% tu. Kalau kamu tengok label di bawah, kalau kamu tengok menu, dia cakap sana termasuk SST, should be good. Kalau tidak termasuk SST, get ready dengan ekstra beberapa ringgit. Okay, sebab itu belum masuk lagi tax. So kamu kena hati-hati kalau pergi makan di luar. Okay, boleh? Boleh. Alright. So okay, kalau boleh apa yang cikgu mau kamu buat? Okay, untuk kamu punya kerja rumah. Okay, sebagai kerja rumah, cikgu mau kamu buat okay soalan ini. Okay, yang PDF yang PDF file cikgu baru bagi itu atau yang kertas. Okay, kalau kamu masih simpan tu kertas. Okay, jadi hey. Okay, so kerja rumah. Okay, hari ini berapa hari bulan? 11 hari bulan Mei 2021. Okay, so rujuk kepada soalan kertas 2. Okay, kertas 2 dia adalah, kalau kamu tengok di page tu, dia adalah muka surat 241 sehingga 242. Okay, ada 2 page tu. Alright. So apa yang cikgu mau kamu buat adalah yang pertama, okay, buat soalan. Okay, kalau cikgu tengok sini ada 15 soalan. Sekejap. Apa? Okay. Buat soalan nombor genap. Maksudnya soalan nombor genap, soalan nombor 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay. Buat soalan-soalan yang ini.
Okay, try buat. Let's say kalau kamu sudah siap, kamu mau coba lagi diri, okay, ini kamu boleh buat ekstra. Buat soal Ekstra ganjil. dia adalah buat soalan nomor ganjil. Okay, so try buat soalan-soalan ini sebab soalan-soalan ini mungkin akan membantu kamu untuk SPM akan datang. Okay, sebab kamu SPM kamu kena ingat kamu sekarang tahun ini kamu tahun SPM, so try to give the best lah untuk yang ini. InsyaAllah cikgu akan ajar juga dan cikgu akan share juga solution kalau let's say kamu tidak faham lah. Okay, boleh? Boleh. Alright, ada apa-apa soalan? Screen